Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma amin. Sabar dah masuk. Alhamdulillah hari ni, malam ni kita berjumpa lagi. Malam ni malam yang ke-11 dan kita dah masuk pada bahagian kata keterangan. Kata keterangan mansub. Maksudnya kita bab apa ni? I'rab yang disebabkan struktur ayat. Sekejap ya. Saya share terus. Share dulu. Okey. Jadi bismillah. Kita akan tengok pada muka surat isi kandungan SAT sebelum kita continue ataupun sambung dengan maf'ulat yang berikutnya. Okay. Jadi kita sebenarnya dah sampai mana? Kalau kita tengok pada surat isi kandungan tu, kita bahagian yang ni, kotak yang kedua ni. I'rab disebabkan struktur ayat. Jadi kita sedang melihat ayat kerjaan dengan yang itu iaitu kata keterangan mansub. Kata keterangan mansub dia ada banyak lah. Jadi semalam kita dah tengok kata keterangan mansub, maf'ulat, dua maf'ulat semalam. Dan maf'ul maf'ul bih dan maf'ul li ajlih. Maf'ul li ajlih. Li ajlih. Okey, ni semalam. Jadi hari ni kita terus pergi kepada maf'ul mutlak dan juga maf'ul ma'ah. Jadi maf'ul mutlak, kata keterangannya dinamakan maf'ul mutlak. Terjemahan tambahan bila kita menterjemah. Dengar tak? Dengar. Sekarang dengar? Better? Tadi dengar ke? Dengar, tapi tak Kurang jelas Sekarang? Okey. Okay. Better. Okey. Much better. Okey. Jadi biasanya bila kita menterjemah tu yang kita akan tambah sebenar-benar ataupun sebagai yang biasanya setakat ni kalau juzuk 1 tu kita selalu gunakan sebenar-benar lah bila maf'ul mutlak ni. Macam mana penerangan dia? Maf'ul mutlak ialah isim mansub yang mempertegaskan kata kerja. Yang ni fi'il dari sudut kekuatan atau kadarnya di dalam ayat. Kekuatan atau kadar. Kat mana ni? Dalam ayat lah. Kata keterangan. Nama dia pun mansub kan. Ni sebab dia tu baris fathah tu. Ni yang seterusnya maf'ul mutlak. Jadi dia ni isim mansub, maknanya tanda dia tu baris fathah dan yang mempertegaskan kata kerja. Tu yang kita tambah sebenar-benar tu. Yang kedua, maf'ul mutlak lazimnya berbentuk kata terbitan ataupun masdar. Contoh seksaan, ujian. Maknanya keterbitan kepada fi'il atau kata yang sama maknanya. Kan? Boleh nanti kita tengok contoh lah. Biasalah memang kena tengok contoh baru clearer ni. Okey, bintang ni. Nombor 3, maf'ul mutlak boleh juga berbentuk bilangan. Contoh 1, setiap, sedikit, sekali. Nombor 4. Hashtag ni terdapat juga maf'ul mutlak di dalam ayat yang dihilangkan fi'il asalnya atau dihilangkan masdar asalnya di dalam frasa. Okey, kita tengok contoh yang pertama ni. U'adzibuhu azaban. Ini yang yang senang lah nampak. Makna perkataan fi'ilnya tu pun ada dan maf'ul mutlaknya tu serupa dari segi kata dasar dia. Ini kan dalam bentuk masdar. Ini yang dimaksudkan dengan bentuk masdar. U'adzibuhu azaban. Jadi maksud dia aku menyeksa akan ia sebenar-benar siksaan. Ini yang penambahan sebenar-benar ni. Sama. U'adzibu daripada perkataan azabah.
Okey, kalau contoh seterusnya, wa ambataha nabatan hasanan. Jadi dan telah membesarkan oleh ia akannya dengan pembesaran yang baik ataupun sebenar-benar pembesaran yang baik. Itu dia kadang-kadang kena tengok juga konteks ayat tu, perkataan tu. Nabatan. Tapi dia ni, dia punya yang menjadikan dia, kita nampak dia sebagai maf'ul mutlak tu, dia mesti tak kata dasar tu, dia share, dia sama. Dan tapi yang maf'ul mutlak ni isim, dalam bentuk isim nakirah. Dia pula kata terbitan daripada kata fi'il itu, kata kerjanya. Sekejap, Sat. Okey, sorry Okey, seterusnya macam ni. Wa yusallimu taslima. Dan mereka menyerah sebenar-benar penyerahannya. Macam tu pun boleh. Ataupun penyerahan sepenuhnya. Ini penambahan dia lah tu. Dia punya keywordnya tu, kata kerja dia menyerah. Dia punya kata maf'ul mutlak tu pun sama juga, penyerahan. Agak senang lah nak tengok ada. Kalau kita nampak dia tu ada kan. Macam dalam surah apa? Surah Mursalat ke? Surah Al-Insan ke Mursalat. Dia banyak macam tu. Banyaknya boleh nampak lah benda tu, perkataan tu, kata kerjanya sama dasar. Kemudian kata terbitan tu dia datang daripada kata kerjanya. Macam ni kita nampak ni kan. Jadi ni maf'ul mutlak ni tugas dia apa? Keterangan mempertegaskan kata kerja. Sama ada dari sudut kekuatan ataupun kadar di dalam ayat. Ni antara mukjizat Quran ni. Bila sebut ni kadang-kadang perkataan tu. Dia rhyme. Satu dia punya bunyi itu. Warattilil Qur'ana tartila. Macam itulah. Kan kalau kita baca ayat-ayat tu. Yuftanuna fi kulli amin marrah. Ni macam mana? Hmm, ni contoh yang kita bintangkan tadi. Apa keterangan untuk yang bintang tadi tu? Maf'ul mutlak boleh juga berbentuk bilangan. Contoh satu, setiap, sedikit atau sekali. Mereka diuji pada tiap-tiap daripada tahun sekali. Ini maksudnya. Tapi dia tak ada kata dasar kan? Dia tak sama kan? Tapi boleh juga. Boleh jadi macam ni. Marratan. Tapi rupa dia, dia mesti dalam bentuk isim nakirah. Mansub, tentulah sebab kita memang tengah tengok kata keterangan mansub kan. Tapi dia dalam bentuk isim nakirah. Yuftanuna fi kulli amin marrah. Au marratan. Dalam ni ayat ni dia ada sambung lagi tu 2 kali. Tapi ni yang maf'ul mutlaknya. Okey, seterusnya. Ayat ni contoh. Fala yu'minuna illa qalilan. Ni selalunya tak ada perkataan ni. Tapi sebenarnya ini yang dimahzufkan. Maknanya perkataan apa ni panggil? Maf'ul mutlaknya tu dihilangkan. Jadi akan yang ini akan mengambil tempatnya. Perkataan yang seterusnya, sifat dia tu. Terdapat juga maf'ul mutlak di dalam ayat yang dihilangkan fi'il asalnya atau dihilangkan masdar asalnya di dalam frasa. Jadi kat sini fala yu'minuna illa imanan qalilan asalnya. Illa imanan qalilan. Ini sifat. Tapi bila dia ambil tempat, maknanya perkataan yang the real maf'ul mutlak tu dah dimahzufkan, dihilangkan. Yang sifat itu tadi akan mengambil tempat dia. Dia yang akan jadi maf'ul mutlak. Tu kadang kita ni, yang kita inilah sebenarnya sedikit. Mereka beriman kecuali sedikit. Maknanya ada sebenarnya dia ni maf'ul mutlak tu kepada
perkataan asal dia tu yu'minuna. Okey, seterusnya. Macam ni. Kita selalu baca subhanaka. Subhanak, maha suci bagi engkau. Tapi yang gini dia punya fi'il yang hilang, dimahzufkan. Yusabbihunahu. Ataupun kalau kita kata, kita yang bercakap tu usabbihu nahu subhanahu. Macam tu lah maknanya kalau hu lah kan. Maha suci bagi engkau. Yang ini mereka. Kalau kita yang mensucikan Allah tu, maha suci bagi engkau. Dah tinggal subhanak aja. Okey, macam kalau kita keluar tandas tu pun macam tu. Doa dia tu kan ghufranak. Tapi sebenarnya depan dia tu aku memohon keampunan bagi engkau. Tapi dia bukan dia dalam bentuk maf'ul mutlak lah, dia ambil tempat terus. Dia terus boleh jadi macam ni. Kita terus baris fathah. Dia maknanya adalah dia punya fi'il tu yang dah dimahzufkan. Tu maf'ul mutlak. Ini dalam bentuk, dia tak dalam isim nakirah tapi dalam bentuk mudhaf dan mudhafun ilaih. Hari subhanallah ni, macam subhanallah, tu sebenarnya semua maf'ul mutlak lah tu. Kita nampak dia macam tu je kan. Dia mesti dah Teacher, ada yang hilang. Ya Kak Ruh? kalau yang kita nak buat terjemahan apa tu, panggil apa yang kita duk buat sebelum ni tu, jadi macam mana kalau frasa macam ni? Frasa macam ni? Ha, Macam mana soalan tu tak yang kita kurang faham. nak mafhumkan, nak buat bagi jadi ayat ikut bahasa kita tu. Yang ia mensucikan akannya maha suci bagi engkau tu. Kita lah, Kalau kita dia yang tak cakap. ada, so kita Maknanya akan sambung dengan hal lain. kita lah yang kata tu. Maknanya aku mensucikan engkau. Macam tu sebenar-benar penyucian bagi engkau. Tapi kita dah selalu bila tinggal yang ni je, maha suci bagi engkau. Macam itulah. Maksudnya ada apa? Macam tu maknanya benda tu dah dalam niat kita ataupun dah ada dalam qasad kita lah, hati kita. Tapi bila kita kata subhanallahi wa bihamdi, dia tu semua maf'ul mutlak tu. Jadi dia punya fi'il tu because we are already doing it. Maknanya kita yang sedang buat tu, kita baca tu. Lepas tu kena faham kan? Kalau kita faham, kita sedang macam itulah, kita membersihkan hati kita ni. Kita hanya ada Allah dalam hati itu, kita kata aku mensucikan engkau. Macam ni mereka mensucikannya sebenar-benar penyucian bagi engkau. Subhanak. Tapi dia terus kita terus kata terjemahan dia pasal dia tinggal satu je ni, maha suci bagi engkau. Macam kita Ustazah, cerita ya. Perkataan maha tu dah menggantikan yang apa tu, kadar apa, degree tu. Yes. Mempertegaskan tu. Ya. Ustazah, alif nun tu apa kat sini? Alif nun perkataan dia tu. Lepas tu Subhan betul alif nun. Subhana. Alif nun jadi apa? Jadilah Dia semua tu subhana. sekali tu jadi masdar, dia kena Semua tambah alif nun semua je. sekali tu. Dia Subhan. kena tambah alif nun je. Ni memang yang ni macam ni lah kan. Entahlah, saya pun tak Subhana pernah tu fikir one pula. word ya. One word. Subhana ni one word. Okey. Mm-mm. Subhana ya, jadi one word jadi masdar ya. Mm-mm. Okay, macam selalu kita baca bismillah pun gitu juga ya, kita hazafkan fi'il dia kan. Fi'il tu mengikut yang kita niatkan lah. Allah make it easy for us kan. Allah mudahkan untuk kita. Tapi kalau ni memang mudhaf lah. Ya, Dia pun kat dalam ni mudhaf ilaih. Okey. Okey, kalau macam dalam contoh ni pula, kadang-kadang kan terus saja haqqan alal muhsinin, haqqan alal muttaqin. Jadi sebenarnya dekat depan dia tu ada yang di mahzufkan tu liyuhiqqa haqqan alal muhsinin. Supaya ia membenarkan sebenar-benar kebenaran, ataupun kalau kita terjemah supaya ia menetapkan sebenar-benar ketetapan atas orang-orang yang melakukan kebaikan. Okey? Macam itulah. Tapi, bukan tapi, bagusnya
kita ni, kalau kita buat Quran, benda ni semua perkara-perkara yang macam hilang ke apa ni semua ada diterangkan dalam kitab ya. Bagi orang-orang yang dah mengkaji, orang-orang yang terlebih dahulu daripada kita, ulama dalam bahasa ni lah, language ni, dalam bahasa Arab ni. Jadi mereka dah bahaskan, mereka dah bubuhkan. Yang kita ni tinggal bagi mudah je. Kerana apa? Kita tengok ni, dia memberikan apa ni, menerangkanlah pada kita ni sebenarnya apa supaya kita lebih faham maf'ul mutlak. Dan bukan kita yang nak buat ayat tu, jadi kat situlah kemudahannya. Bukan kita yang letak baris tu, tapi kita belajar ni supaya kita kenal. Oh, berarti kalau ada macam ni, maknanya dia bukan tak lengkap. Kita rupanya ada sebenarnya fi'il yang dah dimahzufkan. Bukanlah ayat tu tergantung ke apa ke. Jadi kat situlah bila kita terjemahan tu, kita faham apa yang dah ditiadakan tu. Sebab bila ada ayat-ayat macam ni, biasanya ada juga ayat lain contoh yang ada perkataan tu. Termasuklah yang bismillah tu. Macam kita faham, bila kita faham setiap kata perkataan tu, insya-Allah lah kita bila diterangkan tentang perkara ni jadi jelas. Kadang-kadang ada macam khabar mahzuf, mubtada mahzuf, kadang dibelakangkan, dikedepankan. Itulah. Jadi benda ni semua dah ada dalam kitab. Cuma kita ni yang belum tahu. Jadi sekarang ni kita dah belajar lapat ni. InsyaAllah kita tak adalah macam rasa benda tu apa kita dah belajar ni taklah rasa lost sangat bila kita cuba terjemah tu. Kenapa kadang-kadang kita kalau macam saya lah kalau kata tertanya-tanya ini sebenarnya kat mana dia mutlak tu kepada apa? Kalau dulu tak faham pun cerita mutlak ni. Tapi maknanya dengan ada keterangan yang macam ni yang dalam bahasa kita yang pada saya mudah lah. Kita tinggal terjemah aja. Okey, terjemahan kita tu kena letak apa, kena buat apa tugas dia, kenapa dia berbaris mansub. Itu je. Jadi ayat yang kita baca tu terus kita dapatlah mesejnya. Itu je tujuan kita ni. Jadi kita bukan nak buat karangan kan. Jadi kita tak adalah orang kata apa benda tu jadi satu perkara yang susah lah. InsyaAllah lebih mudah nak faham ayat Quran tu. Itulah tujuannya. Mana yang kita belum faham, kita biar dulu ataupun kita rujuklah dengan yang lebih arif. Macam ustaz-ustaz ke ataupun yang dah tu lah. Ataupun kalau dah pandai nanti baca kitab kan. Dah boleh buka kitab tu, bolehlah banyak dalam online tu. Dekat macam orang kata kitab jadual. Bahis panggil kalau kita search tu ada yang itulah yang kita buat tu bahis Al-Quran kan ada banyak kat situ ada tafsir ada ni semua ada jadi benda ni pun ada khilafnya tapi yang mutlak ni setakat ni inilah dia punya penjelasannya maf'ul mutlak. Bahagian mansub ni antara yang macam susah juga sebenarnya sebab apa ni sebab kita belajar ni, kita sedang belajar sebab kenapa dia ni baris fathah. Dia punya kedudukan tu peranan dia dalam ayat. Contoh yang ni semua. Ni kita baru belajar berapa sebab ni. Untuk sebab satu-satu isim tu berbaris berkedudukan mansub ni, ada sebab untuk dalam Quran ni ada 13 sebab yang kita akan belajar. Jadi setakat ni baru berapa? Baru semalam maf'ul bih dengan maf'ul li ajlih, maf'ul mutlak, maf'ul ma'ah. Jadi hari ni insya-Allah kita akan jumpa 4 lah maf'ul mutlak. Jadi kita ni dalam Quran yang kita sedang bangunkan tu, kita buat lapisan yang ketiga ni. Jadi kalau dalam lapisan ketiga tu, contoh ni, jadi kita bubur dekat bawah ni kan. Untuk kita ni, kalau kita nak terjemah dia kenapa dia terjemahan macam tu, pelajaran kita tu, kita dapat i'rab ni lah, ni bahagian bawah ni. Ni maf'ulun fi. Kita kenalkan, maksudnya kita belajarlah benda ni. Kalau tidak, kalau kita ada pun kita i'rab ni,
tak ada maknanya kepada kita kalau kita tak boleh terjemah. Dia supaya terjemahan kita tu lebih tepat dan kita dapat mesej yang Allah kehendaki untuk kita tahu tu. Mesej tu sebab Quran ni daripada Allah. Macam contoh macam ayat yang maf'ul mutlak ni tu kita carilah ni. Ni yang Quran yang kami bangunkan ni, Mubayyinah ni. Macam tu lah. Ada ni kenapa yang ni? Dia baris fathah juga. Tapi dia ni hal. Dia kalau hal tu dalam keadaan yang membenarkan, kan dia memberikan maksud yang lebih detail lah kepada ayat tersebut. Tu maksudnya. Jadi kan contoh ayat ni. Kita sekarang tengah sampai muka surat berapa? 10 Hari ni tadi petang 10. Jadi macam itulah. Tujuan kita belajar. Kadang-kadang rasa macam lost pula. Apa pula aku belajar ni? Nak buat apa ni? Macam tu. Kalau macam ni, dia yang membenarkan je. Kadang sifat kepada siapa? Kepada Rasul. Macam itulah kita belajar tu. Jadi buat kaitan bila kita nak buat yang semalam dan kemarin tu. Kefahaman ayat tu. Kalau kadang-kadang macam tadi, ayat yang tadi ni kan, pasal subhanallahi wa bihamdi. Apa maksud dia tu yang macam selama ni? Jadi rupanya ada fi'il tu yang dah dimahzufkan. Mahzufkan tu maksud dihilangkan. Mahzuf. Ustazah, Mahfuz ya. jadi satu whole Quran ni dah buat macam ni Ustazah. Belum habis, masih lagi in the process. Dah ada dalam 20 juzuk. Lebih sikit lah. Dijangka ujung tahun ni kita orang siap lah insyaAllah. Tapi ada yang kita Arab memang banyak lah kan Ustazah, yang dia Irab bawah kan. Di Arab lah kan. Ada Jadi translate banyak. Melayu tak? Ada yang translate untuk Melayu tak? Yang Melayu setakat ni Indon ada satu. Indon Dia ada. bagus. Tapi Melayu Bagus. tak ada. Saya ada. Itu Yang bagus, Melayunya ada. Malaysian. Ada. Melayu? Ada ya? Ada juga. Indonesia kot? Tak, Arab. Malaysia. Kalau Arab setahu saya Indonesia. Tak, Malaysia. Tengok Ada macam ya? mana? Tengok. Nanti saya share dengan Cica Aida lah. Okey. Boleh. Setakat ni saya tengok yang dekat pasaran ni tak adalah. Yang ada dalam kitab bahasa Arab tu adalah. Bahasa Arab memang banyak. Banyak sangat. Indon Tapi tu, kita- Indon tu macam mana Ustazah, bagus ke? Senang faham ke ataupun Dia susah? tak ikut dia macam ni, kena belajar juga. Kalau nak guna yang tu pun belajar. Tapi kena macam mana belajar. pun terjemahan dia tidak mengikut nahu tu macam kita buat ni. Okey. Dia macam mana bila perkata juga, tapi perkata dia tu dia tak ikut. Macam kita buat ni kan. Katakanlah oleh kamu tu. Dia tak adalah. Dia tidaklah detail. Dia cuma bagi macam perkata yang ada dekat pasaran. Tu kita dah tengok lah tu. Jadi itulah rasa terpanggil kena buat jugalah yang untuk sesuai dengan nahu tu. Dia betul-betul ikut nahu tu. Tu kat situlah penambahan ke dari segi ni terjemah ni. Kita cuba tengok yang ni. Wa qulu linnasi qawlan husnan. Jadi dan katakanlah oleh kamu bagi manusia itu, kita kat sini dia bukan dia asalnya kata-kata ni maknanya sebenar-benar perkataan yang baik kan. Tapi tak ada perkataan qaulan tu, tak ada, terus je kebaikan. Tu yang kadang-kadang jadi mesej tu kalau kita tak tahu benda apa yang dah dihilangkan tu, ada kalanya bunyi dia truncated sikit, kita punya translation tu bunyi dia macam choppy ataupun tak clear message tu. Dan Quran ni bukan satu yang kita boleh macam orang kata apa main terjah aja ataupun boleh agak-agak. Jadi kat situlah perlunya belajar nahu, belajar i'rab ni. Dekat situ perlunya. Ya, kalau tidak atau kita menyangka-nyangka lah kat situ kalau kita tak jelas tu. Macam ataupun nanti kita sentiasa je bergantung pada terjemahan. But di sini kita nak kena belajarlah bahasa sumber ni. Dapat sikit, buat sikit macam tu. Okey? Baik. Itu tentang maf'ul mutlak.
Tapi sebenarnya tidaklah susah sangat pun. Cuma bila kita tahu, ini yang tujuan Quran ni dibuat ni Bila kita nampak maf'ul mutlak, maknanya kita tambah terjemahan tu. Sebab dia tugas maf'ul mutlak ni mempertegaskan, memperkuatkan ataupun mempertegaskan kata kerja tersebut. Banyak dalam contoh ayat yang saya kata tu. Warattilil Qur'ana tartila. Bacalah dengan tartil kan. Sebenar-benar bacaannya macam tu. Yatlu nahu haqqa tilawati. Dia buat macam tu kan. Baca dengan baca dan ikut sebenar-benar ikutan baginya. Dia banyaklah dia untuk mempertegaskan satu-satu message tu ataupun fi'il dalam ayat itu. Ustazah Husnan ni, mana Hasan satu maf'ul mutlak? Husnan. Husnan, maf'ul mutlak tu Husnan. Dia dah jadi, dia ambil tempat kaulan ni. Sebab kaulan ni dah dimahzufkan. Nampak tak yang dah kelabu tu? Dia Okey, mengambil okey. tempat, so dia yang jadi maf'ul Kalau mutlak. kaulan tu ada, kaulan tu Kalau ada, kaulan tu ada, dia jadi sifat lah. okey, kalau kaulan ada, kita katakanlah kepada manusia, mankind, macam mana? Kaulan tu jadi apa? Nanti kita nak sebut kaulan. Sebaik-baik Maf'ul ucapan mutlak ke? sebenar-benar Sebenar ucapan. ucapan. Sebenar-benar ucapan yang baik. Jadi kalau di sini dihazafkan kaulan, jadi katakanlah kepada manusia sebenar-benar. Jadi kita tahu sebenar-benar apa kan? Jadi mesti ada yang hazaf ya. Jadi ada yang yang hazaf. ni bukan makna kebaikan, sebenar-benar baik. Kita Kebaikan katalah tu pada bagi kebaikan manusia tu bukan kebaikan juga. dia tak tunjukkan mutlak kan. Sebenar-benar baik, sebenar-benar yang baik. Tak boleh juga, tak perlu juga. Maknanya Kalau bagi kita manusia ada kebaikan. kalanya kita kebaikan je. Kita kata kebaikan. Jadi Maksud kebaikan tu dekat kalau sini kita tengok bila maf'ul mutlak kita tak boleh kata dia akan kebaikan. Maknanya kita betul. tak boleh tambah tu bagi manusia kebaikan. Dia tak boleh lah. Lepas tu maknanya sepatutnya mungkin kita boleh kata yang baik, yang benar-benar baik ke macam itulah. Tapi sebab jadi macam dia itulah kan. punya Jadi kebaikan tu tak boleh lah kan. Jadi kita kena tak masukkan juga dia punya hazaf tu. Kalau tak masukkan susah nak ni kan. InsyaAllah. Betul Betul tak? juga. Kalau Mungkin hazaf tu kita nampak hazaf tu yang ada hazaf tu baru kita nampak terang kan. maf'ul Kaulan yang mutlak. terbaik-baik. Kaulan yang terbaik-baik. Yang terbaik, penyamat baik. Baru kita nampak ya. Betul juga tu. Betul. Ni mungkin ni kita boleh betulkan lah ni. Ya betul. Kalau maf'ul mutlak tu mesti ada penambahan macam tu. Sebab dia mempertegaskan kata. Mempertegaskan ya. Yelah, ni masih lagi dibangunkan. Jadi dia peringkat macam tu lah. Macam semalam kita tengok. So, Cik Kap is already on it. Kita tengok lagi macam mana nanti insyaAllah. Okey, seterusnya kita pergi kepada maf'ul ma'ah. Maf'ul ma'ah, semalam pun dah tengok sikit kan. Maf'ul ma'ah, MFM, terjemahan tambahan dia ialah bersama-sama. Maf'ul ma'ah ialah isim mansub selepas huruf waw yang memaklumkan sesuatu yang bersama-sama menjadi pelaku, fa'il atau bersama dengannya. Dan yang pentingnya maf'ul ma'ah ni bukan maf'ulun bih. Dia walaupun dia ada waw tu bukan waw ataf. Kalaupun disebut ataf kat situ, tapi dia sebenarnya kita belum letak lagi ni. Dia patutnya waw ma'iyah dalam Quran tak banyak. Jadi kita biarkan dululah ni ataf ni. Jadi macam ni terjemahan waw tu memang bersama-sama. Contoh ayat dia, ya jibalu awwibi ma'ahu wat-tayra. Wahai gunung, bertasbihlah oleh engkau akan aku dengannya, bersama baginya Daud pun boleh, bersama atau dengan Daud bersama-sama burung. Walaupun dia baris fathah kat sini, kita kata dia bukanlah maf'ulun bih. Kalau macam ni kan, bertasbihlah oleh engkau akan aku. Atau kalau kita nampak di kerana dia ni kita kata maf'ulun bih, macam bertasbihlah oleh engkau dan akan burung pula. Tu yang tak boleh tu. Tapi dia adalah maf'ul ma'ah. Jadi dia menunjukkan gunung bertasbih kepada Allah bersama Daud bersama burung-burung. Wahai gunung, mafhum dia, wahai gunung, engkau bertasbihlah kepadaku bersama-sama burung dengan dia.
Bersama burung dan Daud pun boleh kan? Bersama burung dengan dia, dengan Daud. Dia adalah pula, dia kenapa jadi macam tu kan? Tafsir dia tu. Bukannya apa ni? Nak kata burung tu pun dia bertasbih kepada Allah. Jadi Allah perintahkan gunung untuk bertasbih bersama-sama burung. Nabi Daud pun bertasbih macam tu. Bersama-sama. Dapat tak? Maknanya Daud bertasbih, jadi gunung ikutlah. Burung ikutlah. Macam tu. Bertasbih dengan Daud. MUND apa makna Ustazah? Munada. Munada. Okey. Nida munada dia. Okey. Huruf nida dan apa mudadaknya. Apa yang dia nidakan. Okey. Tu kita belum masuk lagi tu. InsyaAllah. Okey. Soon. Fa'ajmi'u amrakum wa syuraka'akum. Ni yang macam dalam contoh hari tu. Maka kumpulkanlah oleh kamu akan urusan bagi kamu bersama sekutu-sekutu bagi kamu. Bersama-sama sekutu bagi kamu. Dan maknanya maka kamu kumpulkanlah bersama-sama sekutu-sekutu kamu urusan kamu. Itu maksud dia. Waw ma'iyah. Maf'ul ma'ah. Macam itulah. Dalam Quran tak banyak pun waw ma'iyah ni. Dalam hadis mungkin banyak. Dia kalau maf'ul ma'ah ni kalau selalu kita dengar kalau orang mengajarnya kan. Masa cerita macam bersama-sama tu. Dia waw tu dia bukannya bukan maf'ulun bih lah. Contoh kan macam orang dia punya contoh ni selalu orang berjalan. Okey, dia berjalan waktu pagi bersama-sama bersaing dengan matahari pun terbit pada waktu tu. Dia digunakan macam itulah maksud kebersamaan. Macam makan. Kalau saya makan bersama-sama dengan awak, macam itulah. Bersama-sama dengan suami saya. Jadi bersama. Dia bukan, dia tapi mesti baris fathah tu. Ini saya cerita sebab dalam bahasa Arab kan kita cuma nampak baris tu, baris fathah. Tapi kalau kita semua, saya makan, dia ada waw. Kita kata makan nasi dan awak. Macam tu kan. Saya makan nasi dan dia. Dan dekat situ maksud bersama-sama dia. Dia tak boleh terjemah dan terus. Kalau terjemah dan tu, dia akan jadi saya makan nasi dan makan dia sekali. Macam itulah. Kalau dua-dua tu maf'ulun bih. Faham tak? Kalau satu maf'ulun bih. Kat sini dia baris fathah tapi dia bukan maf'ulun bih. Itu yang nak highlight. Sorry. Apa dia? Teacher. Ya, Kak Su. Itu ada waw ataf tu kan? Tapi dia sebenarnya waw ni nama dia waw ma'iyah. Waw ma'iyah. Tapi belum ada kan kita tak dia belajar. nak macam pengganti wow tu macam bersama-sama. Kena sebut hijau kalau bersama-sama hijau. Ya. Macam Dia mana tak Kak ada Su? dalam taklah yang bersama-sama tu kan warna hijau macam dengan dia ya. Macam terjemahan kepada huruf wow tu lah yang yes. Dia mesti ada waw ma'ah tu lah. Waw ma'iyah tu. Dia setakat kena ni tengok kalau kena tengok konteks. Konteks Betul juga, kena tengok konteks. Dan sebenarnya macam kami ni, kita tengok kitab tu. Dia kata apa? Setakat ni, macam modul 1, kita hanya belajar waw ada berapa maksud. Kita belajar waw dan maksud dan dengan juga maksud waw hal kan, padahal. Tapi waw ni ada lagi banyak beberapa maksud. Ini salah satu maksud waw. Walaupun dekat dalam ni dia kata sendi juga. Tapi dipanggil nama dia waw ma'iyah. Pada lagi satu waw. Waw qasam. Yang terjemahan tu demi. Jadi kita fokus yang dalam Quran tu yang ada dalam Quran. Walaupun katalah Arab kata banyak lagi kan kalau kitab-kitab dia tu. Tapi kita fokus yang Quran je. Jadi dalam Quran tu ada waw yang kita dah belajar setakat ni waw istinaf, waw hal dengan waw ataf. Tapi yang ni sebenarnya dipanggil waw ma'iyah. Hari ni belajarlah satu lagi ilmu. Ni waw ni. Macam kita tengok dalam bahasa Inggeris kan, I eat rice
Lepas tu dia tulis wow with him. Kalau kita I eat rice and him, mana saya makan dia sama kan? Mm-mm. Kan so dia Betul. kata konteks kan, kita tengok I eat rice Mm-mm. with my children. Mm-mm. Kalau kita kata I eat rice and my children, dah makan dua-dua kan? Yes. Dia adalah macam maksudnya wah dia kan bahasa Arab tu kalau macam bahasa Inggeris tu dia ada perkataan lain kan. Tapi Ya, bahasa ya. Inggeris bahasa Arab ni kita tengok baris tu dan juga kata sendi dia tu. Sebab dia kata sendi tu kadang-kadang yang kita baru belajar sikit makna dia tapi dalam bahasa Arab banyak. Macam perkataan be kan. Kita baru jumpa be dengan kita belum cerita lagi be kosam pun tak ada lagi. Yang billah tu kan. Apa tu? Wabillahi yang macam orang kalau watallahi bi, lepas tu kita belum belajar bi sababiyah, kita belum lagi dengar bi bi apa lagi, bi li ta'diyah, bi ada banyak lah tu yang bi lil isti'anah. Min pun macam tu juga ya sebenarnya. Setakat ni kita cuma yang penting kita boleh terjemah maksud dia, tapi bila kita baca i'rab dia akan terangkan tu. Bila kita belajar, setakat ni kita belajar yang peringkat, kita ni peringkat rendah aje. Maknanya kalau tinggi lagi sikit nak masuk balaghah tu, jadi B yang tu kita kenalah tahu. Nanti B ni apa. Jadi terjemahan tu lagilah mendalam. Untuk setakat ni kita belumlah sampai situ. Kita ni sikit je. Dan Dalam dictionary satu ada juga. dia bagi mana dah Ustazah? Kalau Kalau dalam dalam dictionary, dictionary dia terlampau banyak dan kita ni macam kata orang awam ni banyak lah jadi ya, banyak. intimidating sangat dan kita akan rasa dilemahkan oleh perkara tu. Dan kita akan rasa susah. Itu dah. Lepas tu nanti kita jadilah ashabul kahfi ke syahid lah macam-macam. Tapi Jadi jangan. kalau kita ambil yang kita belajar, misal kata Mm-mm. B, kita belajar 5, jadi Mm-mm. kita tengok, kita pergi cari yang dictionary tu yang guna penggunaan dia macam itulah kegunaan dia kan. Ya, Jadi boleh sebab boleh lah lagi kalau kita tengok example dia kan. boleh. Kalau Pada macam fokus kita itu. ni, kita lebih, kita ni kan, macam kita pun kita lah, kalau Nahu ringkas punya approach ni, kita jumpa pun kita buat, kita jumpa pun kita buat. Macam sikit, maksudnya untuk peringkat asas, untuk orang awam. Kalau tidak ilmu tu tetaplah macam orang macam kita ni, tak ada kemampuan untuk belajar tu. Dengan macam-macam kita punya masalah, urusan dan sebagainya kan. Kita pun belajar dah umur kita dah macam ni, bukan macam sekolah. Kalau kita belajar waktu sekolah dulu pun, kebanyakan orang belajar sekolah tu dia akan tinggalkan juga. Macam itulah, tinggalkan juga. Tak dapat juga pergi bawa Quran tu sebab kita akan menghafal, kita tak guna. Jadi bagi saya, apa yang kita dah dapat setakat ni, cuba kita gunakan dulu. Kita belajar baca Quran, kita tadarus bulan-bulan puasa ni, kita tengok tu, kita dapatkan makna dia. Bayangkan Saidina Umar radhiyallahu an, dia mengambil masa berapa tahun? 10 tahun untuk surah Al-Baqarah sahaja. Surah Al-Baqarah. Kemungkinan dia tu pun tak hafal semua pada Quran tu. Ramai sahabat yang tidak pun. Tapi maksudnya dia faham. Dan Umar sendiri kata apa? Ta'allamul Arabiyyah fa innaha min dinikum. Pelajarilah oleh kamu bahasa Arab kerana sesungguhnya dia adalah sebahagian daripada agama kamu. So kita fokus kepada bahasa Arab Al-Quran sahaja. Jadi untuk belajar bahasa Arab Al-Quran ni, dia tak perlulah kita terlampau. Tu biar scholars tu buat dulu. Kita ni peringkat orang awam. So kita ambil yang tersurat tu dulu. Tersurat. Lepas tu kita masih lagi boleh gunakan apa yang orang-orang terdahulu dah siapkan. Mana untuk kita semak. Macam apa tu saya kata tu terjemahan yang sedia ada. Bahasa Inggeris. Yang kita yang selesa dengan bahasa Inggeris. Silakan. Gunakanlah bahasa Inggeris tu sebab dia akan memberi kita pengkayaan lah dan pengukuhan juga kepada pemahaman kita pada Quran ni. Jangan sampai kita tak ada apalah, tak ada jangan sampai. Betul-betulkan niat kita lah. Macam mana pun niat kita ni supaya kita faham apa yang Allah kata kat kita, kita dapat buat. Bukan nak banyak tapi nak betul. Biar sikit tapi betul. Macam itulah. InsyaAllah. Ya, baik. Ada soalan tak setakat ni? Kalau tidak ada, kita sambung yang maf'ulun fih. Ada? Tak ada Ada. Maf'ul mutlak. Maf'ul
maf'ul ma'ah ni yang ni lah. Okey. Baik, Teacher seterusnya. tanya, Okey. teacher nak tanya satu. Yang macam mana kes, cuba kat atas. Macam mana kes yang apa, contohnya kat sini. Tapi kat sini dia, waw tu dia bukan waw atof kan? Bukan. Waw ma'iyah. Ada berapa lagi contoh? Dia ada 4 je dalam Quran ni yang guna waw ma'iyah. So, likely dalam surah. 4 je contoh. Empat saja. Ya. Sebab tu kata tu. Kurang. Tapi ni kita belajarlah. Tapi dalam Quran ada sikit je. 4 je. Jadi don't need to worry. Tapi mungkin nanti bila kita dah faham, kita nak baca hadis ke apa. Then probably kita memang kenalah upgrade lagi, level up lagi kita punya pengetahuan tu. Tapi kalau nak ambil peringatan, biasanya yang kita dah tahu ni sebenarnya lebih daripada cukup. Boleh dah kita ambil peringatan. Ingat lagi apa tu? Kalau kita usul dalam kita belajar ni, kan Quran ni, tafsir. Apa katanya? Al-ibratu, ni bagi ingat sikit lah. Al-ibratu bi'umumi lafzi. La bi khususi sabab. Makna dia apa? Pengajaran itu diambil dengan lafaz yang umum. Bukan dengan sebab-sebab yang khusus. Kita tak perlu untuk kita ambil pelajaran untuk diri kita. Dah boleh dah. Yang daripada modul 1 tu pun sebenarnya banyak dah. Jadi macam modul 2 ni supaya kita akan menambah lagi kan bila terjemah tu. Jadi tak salah lah terjemahan tu. Tapi we can always check. Kita selalu boleh semak dengan terjemahan yang bebas, yang sedia ada. Kemudian kita boleh baca tafsir. Macam siang tadi saya cerita pasal apps tu. Green tag tu, apa tu, Quran by word tu. Itu pun satu yang bagus. Dia bagi kita kosakata, tapi semua yang dalam Quran sahaja. Lepas tu ada juga tafsir, ada juga diberikan apa nama tu, perkataan yang perkataan tu maknanya masdarnya ke, dia punya derivation ke, dia punya perkataan tu punya pengembangan, semua tu yang dalam Quran berserta dengan rujukan-rujukan. Tu ada orang buat, masya-Allah. Ni cuma kita ni nak bagi mudah lagi untuk orang Melayu buat masa ni lah. Macam kita kan, appreciate tak? Ke rasa macam tak payahlah orang lain dah buat, saya pula fardu kifayahnya macam mana? Aku dah buat, orang lain tak payahlah, macam tu. Bukan orang lain dah buat, aku tak payahlah. Kita cubalah kan. Mudah tak? Rasa macam okey ke tak? Dah semua tak jawab dah. Macam mana rasa? Ke macam menyusahkan diri je belajar ni? Tak kan? We all appreciate kan? Ya. Macam seronok tak? Macam seronok tahu tu. Jadi itulah wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Apa tujuan kita buat ni? Ajarkan, sampaikan dengan nikmat daripada Tuhan engkau, maka ceritakanlah. Allah sebut tu. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, kan? Surah apa tu? Surah Duha ke? Jadi kan macam itulah kita cerita seronoknya, dapat tahu terus dia direct. Walaupun bukan semua, tak dapat buat semua, jangan tinggal semua. Macam itulah. Okey, boleh kita masuk maf'ul fi. Okey. Maf'ul fi, maf'ulun fi, atau dia punya singkatan ialah ni MFF, ataupun dia juga disebut sebagai zaraf zaman ataupun zaraf makan. Ini dia kita penerangan dia. Biasanya dalam terjemahan yang kita bubuh dalam kurungan tu pada di posisi sewaktu dalam tempoh. Ataupun ketika tak kala apabila nak menunjukkan perkara ni, nak menunjukkan tempat, nak menunjukkan masa, nak menunjukkan tempoh, macam itulah. Maf'ulun fi ialah isim mansub yang memberikan maklumat tempat atau waktu kepada kata kerja, yakni fi'il dalam ayat.
Maf'ulun fih juga dikenali dengan nama zaraf makan. ZMKN. Tempat, menunjukkan tempat. Dan zaraf zaman yang menunjukkan waktu. Okey, zaraf makan, zaraf zaman ni yang berkedudukan mansub. Okey. Tu je lah. Macam kalau kita tampak kod tu, kita tahulah dia tu apa. Maf'ulun fi boleh bertukar tempat dengan mudhaf jika berada dalam frasa nama atau bergabung dengan tamyiz. Ini berlaku jika maf'ulun fi didahului bilangan seperti contoh di bawah. Okay, nanti kita tengok yang bintang ni. What does that mean? Nombor 4, ada 2 bintang. Zaraf zaman atau zaraf makan tidak menjadi maf'ulun fi jika berkedudukan majrur. Contohnya selepas huruf jar. Okey, hashtag. Terdapat juga zaraf zaman atau zaraf makan yang kaku, mabni. Okey, yang mana tu? Okey, contoh yang pertama ni. Zalikum khairul lakum inda bari'ikum. Dia ni maf'ulun fi. Sebab dia terus memberi maksud di sisi. Memang dia menunjukkan di sisi. Dan dia ni, baris asal dia, maf'ulun fi ni, baris asal dia memang mansub. Semua zaraf ni. Bukan semua. Ada yang macam ni lah, yang selalu inda, fauqa. Itu dia memang asal dia, mana default dia, kedudukan dia memang mansub. Kalau zaraf. Kecuali yang mabni. Inda ni memang mansub. Kalau dia marfu', there must be something, ada sebab lain. Kalau dia majrur, biasanya sebab ada huruf jar lah. Boleh juga kan? Tadi dia kata tu. Okey. Faham Yang ni? Okey. Adha'at ma haulahu. Okey. Telah menerangi oleh ia akan apa yang di sekeliling baginya. Tu di sekeliling ni. Perkataan ni. Itulah maf'ulun fih tu. Haula. Haulahu. Dan dia maf'ulun fih dan dia juga adalah mudhaf dalam hal ni. Dan bila dia zaraf tu, dia memang sebenarnya kita jaranglah jumpa dia dalam bentuk ada tanwin ke apa ke. Dia memang macam tu. Dia default, dia dalam bentuk mansub. Okey, faja'aha ba'suna bayatan. Ni pun maf'ulun fi. Dia bila dia menerangkan maksud masa pada malam hari. Lalu telah datang oleh ia akannya oleh sisaan daripada kami pada malam hari. Bayatan. Macam maksud rumah pula Yaumata biyaddu wujuh. Ni pada hari. Pada hari ia menjadi putih berseri wujuh. Dia kita nampak macam isim cacat. Tapi dia bukan cacat. Dia zaraf. Dia maf'ulun fih. Terus penerangkan hari. Itu yang kadang-kadang bila kita baru peringkat yang awal tu, memang kita nampak, saya kata apa, isim tu tanpa tanwin kan. Jadi isim cacat. Tapi bila dia zaraf, zaraf zaman ataupun maf'ulun fih ni, di baris atas ni, dia bukanlah macam tu, dia memang rupa dia macam tu. Boleh tak dia jadi yaumu? Boleh. Yaumuddin. Boleh juga. Tu dia jadi mudhaf. Nanti dia dah macam, dia dah tukar lah pula dia punya. Kita cakap selalu apa? Isim, marfu'. Kita tak katalah dia tu maf'ulun fi pula kalau dia dah baris lain. Macam ni dia baris fathah. Mansub ni mesti baris fathah ni kan? Tanda dia. Kalau yang boleh ambil baris tu. Situlah kita punya peka kita ni kepada baris-baris akhir perkataan tu. Tu'ti ukulaha kullahin. Kullah ni pun adalah maf'ulun fih. Perkataan ni. Ia mengeluarkan makan makanan baginya setiap masa. Setiap daripada masa. Dan dalam hal ni dia maf'ulun fih dan dia juga adalah mudhaf. Mudhaf kepada hin. Nampak tu ada bintang tu. Jadi kalau bintang ni, astagfirullah. Apa dia buat ni? Okey.
Macam yang atas ni tadi, bintang tu kata apa? Maf'ulun fi boleh bertukar tempat dengan mudhaf jika berada dalam frasa nama atau bergabung dengan tamyiz. Ini berlaku jika maf'ulun fi didahului bilangan. Ini yang dimaksudkan tu. Dia didahului bilangan setiap. Tu'ti ukulaha kullahin. Setiap masa. Yang ni dengan bilangan. Alla tukalliman nasa salasata ayyamin. Ni maf'ulun fi dia. Bilangan. Tapi kita tambah, sebab dia 3 ni kan ada baris fathah ni. Tambah dia selama 3 bagi hari. Right? Tengok contoh. Nanti lepas tu bila buat ayat tu. Bukan buat ayat. Kita tak payah buat ayat. Kita tekan study ayat-ayat Quran tu. Benda ni akan kita nampak lah. Kita buat tu. Dan kalau kita gunakan mushaf latihan tu. Yang lapisan ketiga ni membantu kita lah. Fa'innaha muharramatun alaihim arba'ina sanah. Maka sesungguhnya ia adalah yang diharamkan atas mereka dalam tempoh 40 tahun. Jadi dia jadi maf'ulun fih. Arba'ina. Dia jadi mudhaf juga. Ahlakna min qablihim. Ni sebelum. Tapi dia kat sini dia tak disebut sebagai maf'ulun fi. Dia menjadi majrur lah, kedudukan dia majrur. Sebab ada harfu jar. Walaupun asal dia qabla kan, qabla maf'ulun fi, zaraf. Tapi bila dia berkedudukan majrur, kita tak katalah dia maf'ulun fi. Ni kata keterangan dia. Zaraf zaman atau zaraf makan tidak menjadi maf'ulun fi jika berkedudukan majrur. Contohnya selepas huruf jar. Okey. Dah agak straightforward lah. Lagi lepas tu tak ada apa dah. Amanu ma'ahu. Ni pun zaraf makan. Zaraf ma'ahu. Bersama baginya. Bukan bersama-sama, bersama. Wa iza Itu. qada. Ya. Manu, ma'ahu tu, so ma'a tu dia tak jadi inilah dia tak jadi MFF Dia ni mabni. Dia tak kira masuk kasut ni Dia tak sama macam tadi tu ke? Ma'iyah tu ke? Dia tak jadi MFF lah ya. Dia tak Maaf. dia tak jadilah MFF. Dia ni kita sebut dia zaraf makan je lah. Disebabkan dia mabni. Dia mabni. Betul. Sebab dia mabni. So maknanya semua zaraf yang mabni, dia takkan jadi MFF. Sama. Dia sama je. Dia bukanlah tapi kita bezakan dia. Nak nampakkan yang dia tu macam ni kan, dia memang sentiasa dia jadi ma'a, dia tak pernah jadi ma'u ke ma'iyah ada. Itu kalau dari segi sebutan tu ma'i, tapi asal dia tu dia sebenarnya ma'a lah, ma'a. Kalau nak kata maf'ulun fih pun boleh, tapi kita nak bezakan lah. Kita kata zaraf makan bila dia tu mabni. Kita mudahkan je lah macam tu. Kalau nak kata maf'ulun fih boleh tak? Boleh juga. Tapi kat sini pun dia ni mudhaf juga. Walaupun kita sebut je lah zaraf makan. Kita nak bezakan tu. Kita nak bezakan yang macam ni. Macam maf'ulun fih kat sini. Ataupun dengan perkataan macam ni. Kula ni. Yang ini dia memang mesti macam tu je. Dia mabni. So kita kata dia zaraf makan. Tapi maf'ulun fih ni kan zaraf juga semua. Zaraf makan dan juga zaraf zaman kan. Okey. Dia ni maksud kalau kita kata maf'ulun fi ni subset. Dia pecahan kepada zaraf. Zaraf makan. Teacher, Ataupun zaraf zaman. Ya, Kak Lah. keluar malam ni. Nak tanya kalau min qablu pula. Min qablu tu sebab dia hafuzah tapi dia tak majrur sebab dia bagi depan kan. Min qablu. Dia majrur.
Tapi dia Dia tanda panggil majrur majrur jugalah. dia sebenarnya majrur juga. Sebab dia depan dia ada huruf jar. Tapi kenapa dia jadi itu? Sebab dia mudhafun ilaih yang dimahzufkan. Oh, yang Jadi dimaksud. dia punya mudhafun ilaih itu dihilangkan, dia ganti dengan baris dhammah. Tapi dia tetap majrur. Kalau kita kata majrur dengan tanda sukun. Dengan tanda dhammah. Tanda mafhum. Sebab dia tu zaraf kan? Ya. Hmm. Jadi asal dia qabli ke, dia kadang-kadang ba'du pun jadi macam tu. Dia qabla ni, okey, zaraf ni semua, zaraf tu yang besar, lepas tu macam maf'ulun fi ke apa tu dia punya pecahan yang bawah. Jadi qablu asal dia qabla, Oh. qabla hadza. Dia ataupun qabla hadza ni asal contohnya. Tapi disebabkan ada harfu jar, dia jadilah qabli. Salah pensil. Kalau ada harfu jar min qabli hadza. Tapi sekarang ni katakan hadza ni dimahzufkan, jadi dia akan tukar dia jadi baris dhammah min qablu. So berhenti kat situ kan. Ini maksud dia. Mudhafun ilaih yang dimahzufkan. Kalau kita jumpa kalau min qablu min qabli hadza kita terjemahkan daripada sebelum daripada ini macam tu kan. Tapi sekarang tak ada hadza. Jadi terjemahan dia kita mesti terjemah juga ni walaupun dia tak ada, dia dah ganti dengan dhammah. Berarti daripada sebelum ini ataupun daripada sebelum itu, depends lah. Kalau itu zalika lah. Daripada sebelum itu. Itu maksud dia tu. Dalam terjemahan ada juga. Dia Terima kasih Zarah kerana. ni, Zarah teacher dia tidak semua mabni. Dia separuh-separuh tu ada mabni kan? Yang ini macam ni mabni. Iza ni mabni. Kita tak jumpa dalam bentuk lain. Macam yang qabli, qabla ni, dia tak mabni lah. Kita boleh nampak perubahan baris tu. Mabni tu dia macam contoh kita tengok isim kaku kan. Man, macam tu lah. Tapi nama dia zaraf. Dia tak panggil isim syarat ke. Nama dia zaraf. Macam ni iza. Sebab dia memang maksud dia apabila. Nampak tak? Okey. Terima kasih. Tu dia zaraf. Dia zaraf zaman lah ni. Okey, seterusnya. Wa idh qala rabbuka. Ni pun sama juga. Idh ni adalah yang mabni. Mabni. Dan ingatlah ketika. Kan dia tak ada baris lain. Dia baris sukun. Tapi dia adalah zaraf. Lepas tu warna dia, kita warnakan hitam. Kita baca semula yang hashtag tadi. Terdapat juga zaraf zaman atau zaraf makan yang kaku. Itu contoh dia. Contoh yang kaku tu. Jadi ni selalu jumpa dalam Quran. Jadi tak payahlah kita susah hati lagi nak tengok baris apa ke apa. Terus terjemahan dia kita dah tahu dah. Dan ingatlah ketika. Macam itulah kalau iza apabila. Ni yang mabni. Contoh-contoh yang mabni. Ni mabni kan? Mabni tak? Mabni. Tapi tak letak hashtag. Kena letak lah. Macam tu. Okey. Dah. Cukuplah tu dulu. Rasa macam berat ke? Besok kita buat hal dan tamyiz. Ni lah yang the first time around tu yang sangkut bagi Kak Ro tu teacher. Yang mana? Sekarang? Yang bahagian ni lah kata keterangan. Bahagian ni kata keterangan. Betul. Bukan Kak Ro je. Macam kalau saya dulu pun ini antara yang mencabar lah. Tapi as time goes by, selagi kita banyak buat terjemahan, kita baca lagi kan. Dan benda tu makin clear lah. Jadi kita pun bukan nak ulama pun banyak berselisih, banyak khilaf tentang perkara ni. Ulama ulama bahasa Arab ni. Kita bayangkan macam kalau kita belajar linguistik yang bahasa Inggeris tu kan. Saya ni dulu latar belakang bahasa Inggeris nak cerita juga pula Tapi maksudnya nak cakap macam itulah tentang grammar pun orang berselisih. Yang bahasa Arab ni pun gitu juga. Maknanya ada ulama macam kita tahu fasa fiqh kan. Ada ulama daripada yang disebut sebagai ulama Basrah, ulama apa lagi satu? Kufah. So diorang tu
pendapat dia ada. Semua pendapat. Tapi itu yang dikatakan kadang-kadang diorang ijtihad lah kita punya pendapat. Selagi dia tidak jauh, tidak memberi maksud yang berbeza daripada pemahaman Nabi dan sahabat baginda sallallahu alaihi wasallam, maka tak apalah kita boleh ikut. Yang kita ni pula, usaha kami ni pula, kita menghimpunkan yang paling senang je untuk kita faham dalam bahasa kita untuk orang Melayu ni. Sebab kita melihat ramai orang Melayu baca Quran boleh tapi tak faham. Ataupun kalau faham, agak-agak ataupun macam susah nak teruskan sebab dilihat macam kalau bahasa Arab ni hanya untuk orang yang dah belajar di Timur Tengah, dah belajar bertahun-tahun. Jadi memanglah kita kena bayangkan kita ni belajar benda ni 20 jam. Betul 20 hari. Memang bukan benda yang orang tu belajar 20 tahun. Macam itulah sebab banyak dia belajar tu. Tapi kita belajar bukan untuk buat tafsir, bukan kita nak orang kata apa, bukan nak tulis buku, bukan kita nak panggil apa? Orang kata retranslate the Quran to in a different way, tak. Cuma nak bagi kita ni ada satu sedikit alat yang macam boleh kita faham sekurang-kurangnya daripada Al-Fatihah, lepas tu surah-surah yang biasa, surah Al-Baqarah tu, nak faham message yang asas tu sekali, yang tersurat, yang hak nampak tu je, yang ada baris tu. Kita bukannya nak belajar kitab gondol, kita bukan nak bersaing dengan siapa-siapa, tapi nak dapat pelajaran untuk diri kita. Jadi inilah usaha ni untuk tujuan macam tu. Bukan nak buat tafsir, bukan nak ajar kita nanti esok pandai tulis karangan ke apa. Memang jauh lah. Memang susah nak pandai yang tu. Kan? Macam itulah. Kata Jadi dulu as a mediator, pertengahan antara ulama. lepas tu lah mungkin bagi alat lebih kepada facilitator, not the mediator. Enabler. Perkataan dia enabler. Kita ni nak jadi enabler, orang yang bagi tool yang asas tu je. Macam mana nak gunakan Quran ni. If you like lah macam bridge macam tu. Nak bridge the gap antara golongan yang memang pandai sangat tu. Bahasa Arab dia dah belajar lama dengan yang langsung tak tahu ni. Mana tahu baca je, boleh sebut huruf tapi tak nampak macam mana nak kembangkan ke ataupun nak sampaikan ke macam generasi akan datang ni. Adakah mereka ni terus je tak payah belajar? Macam itulah kalau nak belajar kena pergi Timur Tengah. We become that bridge tu. Kita nak jadi enabler untuk tujuan tu. Jadi lepas tu tak adalah asing sangat. Anak-anak kita ke siapa ke tak adalah macam terus tak tahu kan. Baca Quran tu budak-budak dengan cara budak-budak lah. Macam belajar faham. Quran ni satu-satunya buku, maksudnya macam bahan bacaan yang orang baca sebut huruf aja daripada kulit ke kulit, dan bukan di Malaysia saja. Banyak satu dunia macam tu. Tapi tak dapat mesej tu. Mesej tu dalam solat tak dapat nak ambil. Macam itulah, sayanglah. Takutlah kita ni sebenarnya berada dalam dunia kita je. Maksudnya sangkaan yang kita sedang yuhsinuna sun'ah. Mereka sedang berbuat baik sebaik-baiknya. Tapi dah sebenarnya kita berada, bila kita tak faham apa yang Allah kata kat kita, kita banyaklah. Kita berada dalam bahaya. Kita takut sebenarnya, kita ingat kita berada as-siratal mustaqim. Sebenarnya kita boleh antara al-maghdub ataupun kita di dalam golongan al-dhalin. Sebab kita buat Quran tu tak serupa seperti yang Nabi dan sahabat baginda ajarkan. Macam kalau kita tengok Nabi SAW, secara ni ada tak cerita yang Nabi dengan sahabat dia, bila sahabat belajar dengan Nabi, bila masuk Islam, Nabi kata pergi belajar dengan orang lain dekat sana ke pergi situ. Tak ada kan. Nabi ajar apa yang Allah ajarkan kepada Nabi tu. Mana Quran ni, dapat sikit buat sikit, dapat sikit
Allah sampaikan sikit, Nabi sampaikan terus pada orang. Itu je lah harapan kita ni, samalah macam tu. So Quran je. So kita fokus pada Quran dan kita buat yang mana ada, yang kita nampak, yang kita tahu, nak bridge the gap tu. InsyaAllah jadi enabler kepada nak belajar tool. Ada sedikit lah tool. Ada soalan-soalan tu dah nampak lah saya, maknanya soalan Kak Lah tadi tu. Tu kita dah interact dengan Quran tu. Yang kita nak tadabbur ialah ayat-ayat dia yang dalam bahasa Arab tu. Bukan terjemahan. Tapi untuk sampai ke situ mestilah kita faham dulu apa dia ayat-ayat dia tu, macam mana Allah susun ayat dia, macam mana Allah sampaikan mesej dia. Kita kalau kita tak nak belajar, kita termasuk orang yang sombong. Tu yang kita takut tu. Kenalah ajar. Belajar, kalau dah belajar mesti mengajar pula. Mesti sampaikan yang kita tahu. Jadi malam ni dalam kelas ni ramai yang dah tahu juga. Alhamdulillah. Saya seronok je kalau ramai dah tahu. Okey. Teacher, Boleh tak kalau macam tu? Okay. kalau kita sebab buku contohnya lah kitab Iqra tu kan dia banyak kan. Kadang-kadang antara satu kitab Iqra dengan satu kitab Iqra yang lain tu kadang-kadang dia punya cara dia nak kata tafsir ke apa. Contohlah macam ke satu kalimah tu kan. Kadang-kadang dia berbeza tau. Kan? Tu betul. Contohnya kadang-kadang kat sini dia kata satu kalimah ni dia kata sifat. Kalau kita tengok kitab lain dia kata badal. Macam tu kan? Jadi bila macam tu macam penambahan penambahan perkataan tu pun berbeza jugalah kan? Betul. Tapi macam mana? Kita tak boleh rigid sangat lah. Makna kita tak boleh rigid sangat. Macam saya kata tadi, selagi maksud dia tu tidak lari daripada apa yang macam pemahaman daripada Nabi SAW dengan sahabat. Benda tu tidak melibatkan. Maknanya kita, orang kata apa, kita pergi kepada tafsir dia because of that. Bila kita tak tahu je, kita balik semula kepada yang basic tu dulu. Lagi satu, kita kena ingat yang kita ni bukan nak keluarkan hukum. Benda-benda yang dah establish tu tetap establish. Tapi kalau ayat-ayat tauhid ni biasanya, dia straightforward je. Kita ambil ayat-ayat yang macam yang muhkamat tu. Sebab kita bukan nak keluarkan hukum. Kita bukan nak menghukum. Jadi kita sekadar kita nak faham yang asas ni dulu, basic dulu. Macam kita belajar bahasa Inggeris kan pun ada banyak level kan. Another bahasa daripada bahasa Melayu lah. Maknanya bahasa Inggeris. Untuk kita bayangkan jalan satu macam mana, cerita dia pasal apa. Macam tu. Arahannya apa. Kalau dia masuk darjah 6 pula macam mana. Kan berbeza, dia bertambah. Kita ni macam itulah. Kita pada tahap yang bawah ni. Kalau kita dah pandai baca kitab tu, jadi kita kena ambil yang mana. Kalau yang mana yang paling maknanya kita kata dekat dengan yang bahasa sumber tu. Maksudnya kalau kadang-kadang macam contohnya kan, kita kena belajar lagi, tambah sikit tafsir. Contoh macam kalau ayat yang dikatakan apa yang wa ja'ala lakumul arda bisata ataupun arda firasyan, dia kata jadikan bumi ni sebagai terhampar. Jadi kita kat situ kita dah boleh ambil, kita dah boleh belajar ayat tu muka surat 3 muka surat 3 ke? 3 kot. 3, 4. Muka surat 4 macam ni ayat ni kan. Ni pun ada banyak berbeza lah. Contoh saya klikkan page ni. Ini firasyan ni. Okey. Kalau kita kata dia hal, ayat tu yang kita tengok dia orang punya tafsiran lepas tu. Ni kita punya sendirilah. Maknanya kalau kita dah belajar tu, kita dah tahu kan. Ada ulama kata ini hal. Ada yang kata ni sebagai maf'ulun bih. Dia berbeza tak dari segi maksud? Kalau hal dalam keadaan apa? Dalam keadaan terhampar contohnya. Kalau dikata ataupun hal ni boleh juga sebagai. Ada jangan cakap maf'ul li ajli sebagai lah kan. Maf'ul li ajli. Bukan.
bukan maf'ul li ajli. Kalau kata sebagai hamparan ataupun dalam keadaan terhampar. Dia adalah tafsir dia tu. Adalah macam mungkin kalau ada hadis yang menerangkan tu. Kalau dikata sebagai maf'ulun bih je akan hamparan. Ni yang paling dekat lah. Bukanlah paling dekat. Maksud saya paling macam memberikan makna. Adakah berbeza maksud dia? Iaitu yang telah menjadi oleh ia bagi kamu akan bumi itu dalam keadaan terhampar atau akan hamparan. Mana yang kita lebih faham terus dapat maksud dia. Yang mana? Keadaan terhampar. Dalam keadaan terhampar. Jadi yang itulah yang kita ambil tu. Dalam keadaan terhampar, dia ceritakan dalam keadaan tersedia. Begitulah. Itulah kita kata tadi. Apa tu? Ulama tu pun dia ada khilaf, dia ada beza. Jadi benda tu perlukan kita baca sangat. Jauhlah lagi sikit tu. Banyaklah sikit ilmu kita lagi bertambah. Tapi buat masa sekarang ni untuk kita yang level bawah ni basic. Bukan bawah ke apa, basic. Kita dapat pelajaran daripada ayat ni ialah Allah yang menjadikan, sebab apa yang ni yang marfu' ni kan? Bukan marfu', dia sambung cerita pasal Rabbukum. Siapa Rabbukum? Ma Rabbukum, yang menjadikan bagi kamu bumi itu dalam keadaan tersedia. Apa message yang kita ambil daripada ayat tu? Itu yang lebih penting. Dia menjadikan langit itu dalam keadaan berbumbung. Macam tu. Apa yang kita dapat? Dia balik semula kepada 3 perkara dalam Fatihah tu. Iaitu satu, mengenai Allah. Siapa Allah? Kita kenal Allah lah melalui ini. Semua kena ada framework dia. Framework dia Fatihah. Lepas tu kita dengan manusia kan. Allah cerita pasal menjadikan rezeki bagi kamu. Jadi dengan sebab tu fala taj'alu lillahi andadan, ni maf'ulun bih pula. Jangan kamu jadikan bagi Allah tandingan-tandingan dalam keadaan kamu mengetahui. Dia balik semula pada framework tu. Kita ni kenal Allah, jangan syirikkan Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lepas tu jaga hubungan dengan manusia. Allah, lepas tu agama kita ni dan juga hubungan kita sesama manusia. Hubungan dengan Allah. Macam itulah. Apa pun bila kita rasa ragu, ambil the big picture, iaitu yang Fatihah tu tadi, keraguan. Kita go detail sangat, nanti kita tak dapatlah sebenarnya kesan yang kita nak tu. Na'udzubillah. Jangan jadi benda tu macam susah hatilah. Maksud saya tu Kak Sun. Baik. Betul. Memang ada khilaf tu banyak. Tapi kalau dia tidak mencacatkan maksud dia tu, tak apalah. Tapi yang ada yang famous juga, maknanya yang diterima pakai, yang paling dikata apa, bahasanya apa perkataan tu? Paling, kalau dari segi hadis ni kata paling rajih macam tu. Paling, nak kata popular, bukan popular lah. Paling dekat, paling umum, paling muktabar. Okey. Yang terkenal, maksudnya terkenal disebabkan ini yang dia tak ada khilaf lah. Mana benda tu lebih mudah diterima. Semua tu. Maknanya ramai yang terima dan famous. Maksudnya daripada imam ulama yang memang kita dah terkenal lah. Macam kalau daripada kalangan sahabat, dia menerangkan benda tu macam tu. Kita ambil yang tu. Ambil yang paling macam tu lah. Okey, kalau nak tengok buku i'rab kita tu kan, boleh tengok pada biblio tu. Dalam buku ada. Kat belakang dia tu kan. Ada kan? Biblionya. Siapa? Kita rujuk buku apa. Ni boleh tengok. Ini yang muktabar. Bibliografi. So boleh gunakan ni. Ahmad Ubaid Adas. Satu dia panggil dia Hamidan Da'as tu. Nama penuh di situlah. Dia Ustaz Baharudin. Lepas tu kitab Mahmud As-Safi ni. Kitab Al-Jadwal. Very famous. Ramai orang gunakan ni. Maknanya kalau pergi mana, pergi belajar tu, inilah juga kitab yang menjadi sumber rujukan. Mu'jam Al-Ma'ani. Pagi tadi ada student cakap dia selalu guna ma'ani. Ni kita gunalah. Macam tu. Lepas tu Al-I'rab Al-Muyassar. I'rab mudah ni.
Muhammad Ali bin Abah ada buku-buku ni. Tapi kita buat ni supaya you all tak payahlah susah-susah nak cari tu sebab buku tu banyak. Macam memang kalau jatuh atas kita boleh, kalau orang kata apa, tenggelam, boleh lumpuh. Kalau jatuh atas kaki. Ataupun kalau ada banyak dekat dalam bilik tu, hai, tak sedar nanti. Ustaz Zahruddin Nawawi, dia ada YouTube, dia semua ada. Boleh kita jadikan rujukan. Masya Allah. Dah senang lah kiranya kan. Boleh semak kat situ. Salah. Okey. Jadi untuk malam ni, wah lama saya hari ni. Okey. Tak ada soalan lagi kot. Okey, ada yang keluar dulu, baik. Okey, Waalaikumsalam. Tak apalah. Jadi besok kita sambung lagi nah. InsyaAllah. InsyaAllah. Sorry ya, saya nak tanya je satu perkara ni. ZS ni apa nama? Apa nama puan ni? Saya lupa lah. ZI tu. ZS iPhone ni. ZS Zainab. Oh, Zainab. Zainab. ZS tukar nama Zainab. Oh, Zainab. Oh, tak apalah. Saya rasa macam dah cakap kat saya itu tapi saya lupa. Puan Zainab. Oh, okey. Ya. Alright. Ustazah, saya ada soalan. Okey, sila Kak Rusna. Kalau This module tu berapa chapter? Kalaulah kita dah complete maybe half, maybe good to just have a flow chart. Boleh, insya-Allah. Dia dekat Like a depan tu summary. je. Dia dekat depan ni je. Dia dekat depan ni sebenarnya. Ya. Ni kat depan ni. Ni banyak ni je lah. Kalau boleh, Nak buat a flow spider tu. spider chart, ya, untuk Okey. how to Faham. link this with the knowledge yang dah ada lah dari modul 1 kan. Boleh insya-Allah. Nanti Terima kita kasih. siapkan. Kalau nak tengok tu, okey, bukan malam ni lah. Tapi ada Bukan dah tu. malam ni, ya, maybe. Tapi dah ada dah. Sebenarnya benda tu ada. Tak tahulah sama ada dia lebih memberi kefahaman ke atau tidak. Tapi insya-Allah kita cuba. Ada orang benda tu akan menjadikan dia lebih faham kan. Ada orang macam ni pun dah faham. Ni sebenarnya kalau kita perhatikan, ini saya bagi satu gambaran Ni satu, yang pertama tanda i'rab. Atas ni tanda i'rab dan tandanya. Ini i'rab dalam ayat. Maknanya struktur ayat. Jadi kita ni tengah belajar ayat kerjaan, ayat namaan. Kita masih lagi ayat kerjaan. Jadi dalam ayat kerjaan tu ada kata keterangan mansub tu. Tu kata keterangan mansub ni yang kita tengah berapa hari ni? Plus days dah. Dah 2 hari. Kita dalam kata keterangan mansub dan akan tambah lagi besok. 1 hari lagi. Lepas tu nanti ayat namaan. Sekarang ni perubahan baris yang disebabkan amil pula. Dia sebenarnya tak banyak ni. Nampak macam banyak je. Tu amil ni apa? Kat huruf-huruf yang warna hijau lah. Sebab apa tu? Kenapa dia berubah? Ni benda yang ini panggil ejen perubahan. Ni kita akan belajar tentang ejen dia tu. Supaya bila kita dah kenal amil tu, kita dah nampak ayat tu. Macam itulah. Dan yang akhir tu sekali, ni ayat syarat. Pagi tadi, petang tadi ada cerita sikit pasal ni dalam kelas tu. Jawabu tolab tu semua tu, ni ayat syarat. Lepas tu, i'rab yang kita sebabkan dia mengikut je. Ni dah paling senang lah. Ataf, ada taukid, benda-benda kita sebut tu dulu kita macam sebut detail je. Inilah sebenarnya gambaran yang keseluruhan dia. Kita faham ni, kita dah habislah sebenarnya bab i'rab. Yang faham. i'rab dalam ayat tu kan, dia related dengan modul 1 buku Oren muka surat 14 yang sebab-sebab mansub bagi isim tu. Muka modul 1. 13 Ya. Yes. Ini dia keep dia in depth lah. Ni dia punya, yes, the detail. Macam mana, yang mana muka surat? Kita tengok. 14 buku Oren. 14 buku. Buku Oren. Buku Oren. Buku ni.
Buku ni. Betul? Betul. Dia sebenarnya kan untuk pengetahuan Kak Rosnah, benda tu ada dekat sini. Ni yang paling kita buat so ringkas saja. Jadi dalam bentuk jadual. Sebab-sebab mansub. Ni jadual ke sebab-sebab kedudukan i'rab. Ni yang ketiga yang sedang kita buat ni, sebab-sebab mansub bagi isim. Sebab maf'ulun bih, sebab yang kita sedang buat ni maf'ulun bih, saya besarkan sikit. Hal, maf'ul mutlak, maf'ul li ajli, maf'ul fi, maf'ul ma'ah. Yang ni. Ni yang kita tengah buat tu. Nampak macam pening lah. Tapi sebenarnya dalam ni lah. I'rab tu dia ada apa yang i'rab kan boleh i'rab isim dengan fi'il kan? Okey, besok nanti saya bagi lagi sekali overview tentang kedudukan ni. Boleh juga kita tengok di sini. Ni dalam buku panduan terjemahan tu ada. Okay. Okey. Kat situ pun nanti bolehlah kita akan cuba. Saya bagi overview kemudian kita explain lagi tentang tadi kita dah habis lah kan? Tinggal apa? Hal dan tamyiz je. Hal dengan tamyiz je besok. Kita boleh go through lah. InsyaAllah. Buat latihan lepas tu. Nampak. InsyaAllah. Berat ni malam ni. Kesian semua. Tak apa kita doa. Kita doa. Mata pun berat. Tak apa kita doa. Kita doa. Terima kasih banyak kepada yang berikan input dan soalan dan terima kasih banyak kerana dah hadir juga datang. So alhamdulillah. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Jadi kita akhiri dulu kelas kita pada malam ni. InsyaAllah kita jumpa lagi besok malam ya. Aku qauli hadza astaghfirullahalazim li wa lakum. Allahumma ja'al hadza jama'na jamal marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqa ma'suma. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan wa billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.